Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar PSV tingkatan 1 yang dikasihi. Pada minggu lepas kita telah mempelajari tentang bab 1 iaitu garisan, manakala pada minggu ini kita teruskan lagi dengan bab seterusnya iaitu bab 8 harmoni. Bab ini diajarkan dahulu kerana dalam sukatan PKP yang baru, bab ini telah disatukan dengan bab 2 iaitu garisan. Terdapat 4 objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pelajar dapat menyatakan maksud harmoni. Yang kedua, pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri harmoni. Yang ketiga, menjelaskan fungsi harmoni. Dan yang keempat, menerangkan teknik penghasilan harmoni. Kita pergi kepada bahagian pertama iaitu definisi harmoni. Harmoni dalam seni visual bermaksud penyatuan objek ataupun elemen rekaan yang sama dalam sesebuah karya secara tersusun, teratur dan bersesuaian. Kita perhatikan contoh yang paling mudah iaitu susunan kerusi dan meja yang teratur. Perhatikan dalam gambar di bawah. Meja dan kerusi disusun secara rapat. Selain itu, meja dan kerusi juga mempunyai jenis yang sama. Kata kuncinya ialah kita perlu satukan ataupun gabungkan semua objek tersebut. Yang kedua, rekaannya mestilah lebih kurang sama. Yang ketiga, susunannya mesti teratur. Kita pergi ke bahagian yang kedua iaitu mengenal pasti ciri-ciri harmoni. Ciri harmoni boleh diperhatikan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni. Pada alam semula jadi, harmoni dapat diperhatikan dari segi warna, dari segi bentuk kelopak bunga yang sama dan juga jalinan ataupun corak permukaan bunga yang sama. Itu terdapat pada gambar yang pertama. Dalam gambar kedua, harmoni itu boleh diperhatikan daripada penyatuan dua unsur seni yang sama. Maksudnya, bunga biasanya berkaitan dengan rama-rama. Ciri harmoni yang kedua ialah pada objek buatan manusia. Contohnya kita lihat gambar yang pertama. Harmoni dalam gambar tersebut boleh diperhatikan dari segi bentuk yang sama, iaitu tirai dinding di kiri dan kanan itu mempunyai corak yang sama. Yang kedua, penggunaan warna kuning dan coklat. Kuning dan coklat ini adalah warna-warna yang sepadan. Pergi kepada gambar yang kedua pula, harmoni pada objek buatan manusia iaitu perabot. Susunan perabot tersebut adalah sama dan disusun dalam satu arah. Ciri harmoni yang ketiga ialah pada karya seni. Contohnya kita lihat gambar yang pertama. Warna yang digunakan adalah warna-warna yang sama. Contohnya ialah warna biru dan ungu tergolong dalam warna-warna yang sejuk. Boleh diperhatikan dalam graf warna di sebelahnya. Manakala jika kita menggunakan warna merah, oranye dan kuning, warna tersebut adalah dalam kategori warna yang panas. Dalam gambar kedua, harmoni boleh diperhatikan dari segi jenis corak yang digunakan pada tanglong dan juga susunan corak yang sama. Baiklah, sekarang kita pergi kepada bahagian yang ketiga iaitu fungsi harmoni. Fungsi harmoni yang pertama ialah mewujudkan kecantikan ataupun keindahan. Dalam bahasa seninya dipanggil estetik. Perhatikan dalam gambar yang pertama. Gambar pertama tersebut adalah karya gabungan seni kraft dan seni halus. Seni kraft yang terlibat ialah seni ukiran di mana kayu tersebut ditebuk secara membulat. Manakala seni halus yang terlibat ialah seni catan di mana bunga tersebut diwarnakan dengan cat air. Fungsi harmoni yang kedua ialah mewujudkan karya yang lebih seimbang. Contohnya perhatikan pada gambar seni tekad. Seni tekad adalah seni sulaman benang emas yang disulam pada kain. Dalam gambar tersebut, seni ini nampak lebih seimbang kerana adanya gabungan daripada motif ataupun corak yang sama, warna yang sama dan susunan yang teratur. Fungsi yang ketiga ialah harmoni boleh menyatukan semua objek dalam satu tajuk yang sama. Contohnya perhatikan dalam gambar ketiga iaitu karya cetakan benam yang bertajuk barangan di dapur. Seterusnya yang keempat, kita pergi kepada macam mana kita boleh menghasilkan harmoni dalam karya. Terdapat 5 teknik penghasilan harmoni dalam karya. Pertama, kita perlu susun objek ke arah yang sama. Contohnya dapat diperhatikan dalam gambar 1 di mana corak tersusun kepada satu arah.
Yang kedua, kita perlu susun secara teratur. Contohnya dalam poster, huruf-huruf perlu disusun secara teratur sama ada melintang ataupun menegak. Yang ketiga, kita boleh gunakan motif ataupun corak yang sama secara berulang-ulang. Yang keempat pula, kita boleh menggunakan warna-warna yang sepadan, sama ada warna-warna sejuk atau warna-warna panas. Contohnya dalam gambar dapat diperhatikan penggunaan warna-warna yang sejuk dalam karya Mat Aris Kampungku. Dan yang terakhir, kita perlu menggunakan corak yang tersusun. Contohnya dapat diperhatikan pada sayap rama-rama terdapat corak yang sama dan tersusun. Baiklah, cikgu simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Terbahagi kepada 4. Pertama, maksud harmoni, iaitu kita satukan unsur-unsur yang berkaitan ataupun sama dan kita susunkan dalam satu arah. Yang kedua, ciri harmoni boleh kita perhatikan dari segi warna, jalinan ataupun corak permukaan, penyatuan dua unsur, bentuk dan juga susunan. Fungsi harmoni pula untuk menjadikan karya lebih cantik, karya lebih seimbang dan mempunyai satu tajuk yang sama ataupun berkaitan. Dan teknik penghasilan harmoni ada 5, iaitu susun ke arah yang sama, susunkan secara teratur, kita guna ulang ataupun corak yang sama, menggunakan warna-warna yang sepadan ataupun matching, dan juga menggunakan rupa ataupun corak yang tersusun. Untuk bahagian karya minggu ini, pelajar boleh memilih salah satu daripada tugasan di bawah. Pertama, pelajar boleh pilih satu objek di kawasan rumah pelajar yang nampak tersusun ataupun mempunyai satu tajuk yang sama. Kemudian perlu lukiskan semula di dalam kertas. Contohnya gambar pokok keladi, ataupun gambar pokok pinang, ataupun gambar mana-mana buah seperti buah nangka. Pelajar juga boleh pilih gambar-gambar yang lain asalkan gambar tersebut nampak ada susunan ataupun berkaitan dengan satu tajuk yang sama. Contoh lain yang boleh dilukis adalah seperti gambar di bawah, iaitu buah-buahan, sehelai daun ataupun alat tulis yang tersusun. Selain tajuk yang pertama tadi, pelajar juga boleh memilih untuk menghasilkan satu karya bertajuk bunga dengan seni kuiling. Seni kuiling ini adalah seni lipatan kertas. Cikgu berikan 2 contoh video di bawah, video YouTube. Pelajar boleh layari video tersebut dan pelajari bagaimana menghasilkan bunga tersebut dengan menggunakan seni lipatan kertas. Cumanya pelajar perlu ada kertas warna dan juga gam serta gunting. Baiklah, itu saja bab kita pada hari ini. Cikgu harap kita akan berjumpa lagi pada bab yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.